Baiklah, video kali ini saya akan ceritakan kisah seram seorang penjual ayam golek. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, video kali ini saya ingin ceritakan kisah seram seorang penjual ayam golek. Dia telah mengalami satu kisah misteri yang tidak dapat dilupakan buat selama-lamanya. Dan mengikut cerita ini, ia adalah kisah benar. So, jom kita dengar. Abang Razif ni dia seorang penjual ayam golek. Kebiasaan orang yang menjual ayam golek ni, dia menjual sekitar jam 4 hingga 10 malam. Dan gerai golek Abang Razif ni memang sangat famous di kampung tersebut. Tiada yang buat bisnes ayam golek lagi selain daripada Abang Razif. Dan keenakan ayam goleknya, guys, memang terkenal di kampung. So dia berniaga di tepi jalan sahaja. Jadi mudahlah orang untuk berhenti di tepi dan beli ayam golek. Namun begitu, pada satu hari dia telah diuji dengan satu kisah seram lah. Semasa dia menjual ayam golek pada waktu malam. Waktu tu, ada 3 ayam golek lagi yang tidak dapat dijualnya lah, kira masih berbaki. Dia belum lagi dipanggang lah dan dijual. Kalau ada pelanggan, barulah ayam golek tersebut dipanggang dan dijual. So, apabila ada 3 baki lagi, dia tengok alamak tidak dapat jual. So dia tengok masa pun sudah pukul 9:30 malam. Jadi Abang Razif ambil inisiatif untuk tutup gerai lah. Oleh kerana pelanggan pun pada malam tu agak kurang. So Abang Razif ni pun bersiap-siap untuk mengemas lah, untuk tutup gerai dia. Tengah-tengah dia mengemas, tiba-tiba guys, datang seorang perempuan berbaju kurung putih, bunga. Dia free hair, rambut tidak pakai tudung, free hair, dan rambutnya sampai di bahu lah. Dan Abang Razif ceritakan perempuan itu sangat ayu dan sangat cantik. Dan dia tidak pernah nampak lagi perempuan tu. Tiba-tiba muncul dan pergi ke gerai Abang Razif. Dan Abang Razif ni pun biasalah ya, standard lelaki, nampak perempuan cantik dia akan mata dia terbeliak. Macam yang wow, cantik perempuan ni. Jadi Abang Razif pun semangat lah. Dia pun yang ya dek, mau beli apa dek? Jadi perempuan tu pun cakap lah, bang, dia cakap, masih ada jual ayam golek? Jadi Abang Razif ni pun cakap, ya dek, masih ada lagi. Adik mau kah? Ya bang, tolong bagi 1 bang. Lepas tu perempuan tu hulur duit dengan Abang Razif. Jadi Abang Razif ambil lah duit tu dan letak dalam, kalau ada apron tu kan dia ada pocket kan, letak dalam apron dia. Dan perempuan tu cakap, bakinya bang, abang simpan lah bang, dia cakap. Jadi, bagus jugalah perempuan ni, dia cakap kan. Sudahlah, cantik, pemurah lagi. Jadi Abang Razif tu pun panggang lah ayam golek tu. Ya, panggang, dia bakar. Sambil dia tengok perempuan tu, dia cakap, siapalah perempuan yang cantik ni tengah-tengah malam berjalan. Dia tengok tiada kenderaan kan, tiada juga dia naik motor, tiada juga naik kereta, tiba-tiba saja muncul. Jadi Abang Razif pun tanya lah, kau ni dari mana? Jadi perempuan tu cakap lah, saya bang dari kampung seberang bang, dia cakap, kampung sebelah. Dengar cerita ayam golek abang ni sedap, jadi itulah saya datang. Dia cakap. Jadi Abang Razif pun tanya nama, siapa nama? Perempuan tu cakap lah, nama saya Mawar bang. Dia cakap, nama orang zaman dahulu ya, Mawar ya. Mawar, cantik namamu tu, nama macam zaman orang zaman dahulu. Abang Razif cakap lah, yalah, nama Mawar ni memang nama orang yang, kalau kamu tengok filem pendekar, itulah nama-nama orang zaman dahulu. Mawar, Cempaka ya, apalagi Melur, Teratai, itu nama orang zaman dahulu. Lama kah lagi masak bang? Perempuan tu tanya. Abang Razif cakap, sekejap lagi. Lepas tu, selepas masak, Abang Razif bagilah dengan perempuan tu. Perempuan tu cakap, tak payah letak di piring bang, saya nak makan begitu ya. Abang Razif ni pelik lah, dia cakap, kenapa dia tak nak makan di piring pula? Lepas tu Abang Razif pun ambil ayam golek tu,
di tangannya dan bagi kepada perempuan tu. Hati-hati dek, dia cakap, panas ni. Kalau boleh duduklah dulu yang makan. Tapi perempuan tu tidak mau. Dia cakap, tidak apalah bang, saya makan di sini saja, dia cakap. Perempuan tu ambil dan makan. Jadi Abang Razif sambunglah tugasnya untuk mengemas gerai. Dia ambil kerusi, dia kemas barang-barang ayam goleknya. Tengah-tengah dia kemas kerusi dan meja, dia dengarlah perempuan tu makan yang dengan penuh lahap. Perempuan, dia cakap, muka cantik, dia cakap, ya ayu, tapi gelojo, ya gelojo sangat, dia cakap, ya hilang keayuannya. Abang Razif cakap lah, tapi dia makan dengan lepas tu perempuan tu menoleh dengan Abang Razif dan dia tanya lagi, ada lagi ayam golek? Tapi mulut dia sangat comot, ya comot sebab dia makan ayam tu begitu saja kan. Abang Razif pun yang, budak ni, dia cakap kan, muka je cantik tapi aduh gelojonya. Ada lagi, dia cakap, ada 2 ekor lagi, dia cakap, bagilah bang, saya nak. Dia cakap, saya lapar ni. Perempuan tu cakap. Jadi Abang Razif pun okey lah, dia cakap. Lagipun dia sudah bagi duit RM100 kan. Jadi kira macam balance tu untuk ayam tu sekali bagi dengan dia lah. Yalah, dia cakap. Jadi Abang Razif ambil lagi lah ayam tu. Dia bakar lagi. Dua-dua sekali. Cepatlah bang, dia cakap. Perempuan tu cakap, sabarlah, kolap lah dulu mulut kau dengan tisu, dia cakap, comot lah, dia cakap, lapar ni bang, lapar ni. Lepas tu Abang Razif tanya lah, kau lapar ni dari mana, dia cakap. Perempuan tu cakap lah, saya sudah lama bang tidak makan bang, ya, saya sudah berapa hari sudah tidak makan, jadi saya betul-betul nak makan ayam ni, sedap lah ayam golek abang ni. Abang Razif pun bangga lah, woi, dia cakap, ada juga orang minat lah ya dengan ayam golekku ni. Jadi tengah-tengah dia panggang ayam tu, perempuan tu desak lagi, bang cepatlah bang. Dia cakap kan perempuan ni tidak sabar lah. Dia cakap, masih mentah ni, belum masak lagi, biarlah bang, dia cakap, aku mau makan juga. Jadi Abang Razif ni rasa pelik lah, dia cakap, bebal perempuan ni, dia nak makan mentah-mentah juga, dia cakap. Iyalah. Jadi Abang Razif pun keluarkanlah ayam golek tu daripada tempat pemanggang ayam tu lah, dan letak di piring. Belum sempat lagi Abang Razif tu letak di atas meja yang untuk hidangkan dengan perempuan tu, perempuan tu sudah ambil kedua-dua ayam tu. Dia cakap, gila lah perempuan ya. Dia ambil terus dia makan. Dia tengok, gila, memang gelojo lah. Abang Razif nampak ya, memang gelojo. Tapi semasa dia makan tu, tiba-tiba mulut perempuan tu macam dia terkoyak, tersiat. Cakap, biar betul perempuan ya, mulut dia terkoyak. Tiba-tiba tangan dia tu menjadi buruk dan menggerutu. Abang Razif cakap, dia cakap, apa hal perempuan ni? Tapi perempuan tu masih lagi makan. Dan bila perempuan tu turunkan daging tu dan dia nampak gigi perempuan tu sudah keluar taring dan muka dia bertukar menjadi hodoh. Terkejut Abang Razif. Dia cakap, Allahu Akbar, dia cakap, Allahu Akbar, ini manusia ke ni setan, ya Allah, dia cakap. Lepas tu perempuan tu cakap, kenapa bang? Kenapa abang tengok saya lain macam? Abang Razif tanya lagi, kau ni manusia ke setan? Aku syaitan. Pam! Terus Abang Razif tidak sedarkan diri. Dan tidak lama kemudian, isteri Abang Razif heran, kenapa Abang Razif tidak pulang lagi, sedangkan hari sudah tengah malam. Dan oleh kerana risau dengan keadaan Abang Razif, jadi isteri Abang Razif pergi ke gerai dan dia lihat Abang Razif pengsan, ya, di berdekatan dengan gerainya. Dan isteri dia panggil orang kampung untuk bawa dia pulang lah. Isteri Abang Razif dan orang kampung bawa segera Abang Razif ke hospital untuk, yalah, kecemasan kan, pengsan, takut terjadi apa-apa, mungkin sakit jantung ke, darah tinggi ke kan. Dan bila sampai di hospital, baru Abang Razif sedar, ya, dan dia terkejut. Dia sudah berada di hospital dan dia macam terkejut seperti orang meracau lah. Hantu, dia cakap, hantu. Isteri dia cakap, apa hal ni bang, apa hal ni bang, apa hal ni bang. Abang Razif terus macam meracau, macam orang yang tidak betul. Kemudian Abang Razif ceritakanlah kepada isteri dia dan orang-orang kampung tentang apa yang dia telah jumpa. Dan guys, selepas itu Abang Razif guys demam.
demam lebih daripada 3 hari. Dan Abang Razib masih lagi meracau dan masih trauma dengan apa yang dia lihat. Dan isteri dia tidak putus-putus untuk mengubat Abang Razib. Dan Abang Razib tanya, dia cakap, ada ambil kah duit lengan di apron ni? Isteri dia cakap, ada lah. Dia cakap, duit tu berapa? 100 kah? Abang Razib tanya isteri dia. Ya, dia cakap, maksud dia duit tu duit betul lah, tidaklah bertukar jadi daun. Kebiasaannya cerita-cerita misteri ni, biasanya duit yang dibagi oleh hantu ni bertukar menjadi daun. Tapi isteri dia cakap tidaklah, dan duit tu digunakan untuk perubatan Abang Razib lah. Dan semenjak dari itu, ikut cerita Abang Razib masih lagi berubat tradisional lah, berubat kampung dengan ustaz-ustaz untuk mengubat trauma dia tu. Dan sehingga hari ini Abang Razib masih ingat kisah berkenaan. Jadi guys, itulah dia kisah seram Abang Razib, seorang penjual ayam golek. Jadi pengajaran daripada kisah ini, saya dapat simpulkan setiap perkara apa yang kita perlu buat adalah baca doa. Baca doa, sama ada buka gerai kah, tutup gerai kah, ya. Paling mudahlah bismillah, sebab Nabi pun cakap apabila kita mulakan sesuatu perbuatan, mulalah dengan bismillah, iaitu dengan nama Allah. InsyaAllah, ya, kalau kita sentiasa berdoa memohon kepada Allah agar tidak diganggu oleh jin dan syaitan. Dan sebab jin dan syaitan ini sudah berjanji akan cuba menyesatkan manusia. Jadi guys, setakat itu sahaja kisah seram saya kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di video akan datang. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi kita jumpa lagi di video akan datang. Ali Bosku, Assalamualaikum.